Tak, okey. Minta maaf ya. Lama tak sitting dekat luar. Okey. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cubaan suara jelas ya semua? Alhamdulillah, sahabat-sahabat di Facebook dan juga di Instagram, mungkin boleh bagi respon ya, jelas atau tidak suara saya, insya-Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, pertamanya saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Surau Al-Mustaqim Taman Lestari Putra Seri Kembangan. Surau Al-Mustaqim Taman Lestari Putra Seri Kembangan, Selangor, Malaysia. Daripada usaha, saya yakin datangnya daripada Biro Muslimat lah biasanya. Kemudian disokong dan juga dipersetujui, direstui oleh AJK Muslimin. Kemudian asalnya program kita ini hanyalah Zoom saja, melalui FB Live lah. Maksudnya online lah sepatutnya. Kemudian dalam tempoh 24 jam kita bincang dan hebahan dibuat dalam tempoh 24 jam bahawasanya kita bertukar kepada pagi ini. Daripada petang, sebenarnya petang ni bertukar kepada pagi, itu satu perkara. Perkara yang lain adalah bertukar ke lokasi. Dan alhamdulillah, itulah di antara manfaat teknologi pada hari ini. Kalau dulu nak buat program kena naik banting banner, kan bersungguh-sungguh lah. Tapi dalam tempoh 24 jam hebahan boleh dilakukan. Dan dengan kehandalan Muslimat yang memang kuat main WhatsApp yang memang kuat main FB, memang tak ketinggalan lah maklumat tu. Alhamdulillah, subhanallah. Tak apa main WhatsApp, yang penting dapur berasap kan. Ya, kita jaga. Jadi alhamdulillah, kehadiran yang subhanallah begitu ramai, penuh di hadapan saya, begitu juga di sebelah kanan. Dan mungkin nanti di birai sana pun harap-harap tak panas, insya-Allah. Kemudian saya tengok memang betul ikut jarak ni kan. Wah, Masya Allah. Dia kira tu kan semua ada tanda tu, 1 meter saya kira ni. Yang ni 2 meter ni kan. 1 meter ni, Masya Allah. Cuma untuk kita sama-sama menjaga, kita nanti kalau ambil gambar tu kan, ambil gambar saya lah. Mungkin ada sahabat kita tu kurang ikut SOP sikit, mungkin lah kan. Bukan tak ikut, tak sedar terlanggar SOP kan. Kalau kita ambil gambar, bimbang jadi isu dah pula kan. Sebab itu setakat ni yang saya turun, memang begitulah. Dikatakan ambil saja gambar itu, kau daripada belakang tak apa. Ni kan kau dah lemas tu kan, kita pun selak, betul kan. Ikut SOP kena tutup. Mulalah ada macam tak cukup nafas lah pula kan. Jadi saya pun sukalah ni bila nampak senyuman kan, nak tengok ada gigi ke tak orang Seri Kembangan ni kan. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, dengan tajuk yang sangat baik, kita akan membincangkan tentang checklist muslimah. Checklist muslimah, senarai semak seorang wanita Islam untuk ke kampung akhirat.
Tajuk macam itulah, bombastik kan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sebagai mukadimah, kita ada hadir sama. Kalau di FB ni lebih kurang 1,000 lebih, kemudian di Instagram lebih kurang dalam hampir 200. Nanti dia akan naik lah tu. Maksudnya walaupun di sini kehadiran saya nampak lebih kurang dalam 40,000 orang ni, tak silap saya. Termasuk yang tak datang lah, yang kat rumah masing-masing. Masya Allah. Sebab biasanya lepas habis live tu memang akan naik lah 40,000, 50,000. Masya Allah. Dengan kemudahan teknologi hari ini, lebih ramai yang boleh hadir walaupun tak nampak dari sudut zahirnya. Dan mudah-mudahan sahabat di Instagram dan juga di Facebook, kita sama-sama dapat ganjaran dan pahala umpama orang yang hadir juga. Kerana keinginan kuat untuk hadir, tetapi jauhnya jarak, ada halangan, ada anak kecil tak dibenarkan bawa anak kecil dan sebagainya. Jadi kerana niat memang nak hadir, tetapi kerana ada halangan, mudah-mudahan Allah tetap memberi pahala seumpama kita hadir majlis ilmu. Jadi izinkan saya sebagai mukadimah, kita mulakan dengan bacaan doa. Boleh ya? Dan ini adalah program pertama saya. Dah 4 bulan lebih dah sebenarnya kan. 4 bulan hampir 5 bulan kot. Program pertama di surau ataupun di masjid. Yang semalam adalah di LHDN. Sebelum tu ada dewan tertutup. Adalah di stadium tertutup di Kuala Selangor. Suasana di surau masjid, dia suasana yang sangat luar biasa. Dia bezalah dengan suasana pejabat dan sebagainya. Memang seronok sangat, rasa bahagia dan syukur. Bila pihak penganjur kata, Ustazah boleh ke turun? Oh memang. Saya jawab kat PA, tidak ada jawapan tidak. Macam itulah. Mesti. Seronok sangat kalau ada peluang mana-mana masjid atau surau buat program. Sebab ia bukan mudah dalam suasana PKP. Pastikan untuk memastikan jemaah ikut SOP. Masya Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita memulakan terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca kuat-kuat ya semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatimu, dalam berzikir kepadamu ya Allah, dalam memperbanyakkan ingatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam sentiasa menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Dalam sakit atau sehat, dalam sempit atau lapang, dalam miskin ataupun senang ya Allah, dalam apa jua keadaan kami tetap menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Bantulah kami ya Allah untuk memperelok dan memperindahkan amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu, wa qalban muf'aman bi syukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang ringan yang kuat yang sihat untuk melakukan ibadah ketaatan dan segala amanah yang berada di bahu kami ya Allah.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap, wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu, wa afiatan min kulli baliyah, serta lindungilah kami dari segala mara bahaya malapetaka ya Allah. Wahab lana haqiqatal imani bik. Ya Allah, berilah kami hakikat iman yang sebenar, hakikat pergantungan yang sebenar, hakikat keyakinan yang sebenar, hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak. Sehingga kami tidak perlu meminta-minta, mengharap dan meminta-minta selain daripadamu ya Allah. Wala takinna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib. Ya Allah, janganlah engkau biarkan ketentuan hidup kami, nasib hidup kami oleh diri kami sendiri, oleh akal kami ya Allah, oleh keputusan kami ya Allah, oleh tindakan kami sendiri ya Allah, walaupun sekadar kelipan mata ya Allah. Ya Allah, kami serahkan urusan hidup kami ya Allah, urusan anak-anak kami ya Allah, urusan suami kami ya Allah, harta benda kami, hidup dan mati kami ya Allah, kepadamu ya Allah. Dan bantulah kami untuk redha di atas setiap ketetapan dan keputusan buat hidup kami ya Allah, kerana segala-galanya yang datang daripadamu ya Allah. Apabila kami terima dengan redha dan sabar, maka sudah tentu ada kebaikan yang begitu banyak ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa hati-hati kami pada saat ini ya Allah, yang berada di sini ataupun yang berada di mana-mana jua yang sedang bersama-sama dalam majlis ini ya Allah. Sesungguhnya hati kami ini mencintaimu ya Allah, merinduimu ya Allah. Ingin sekali kami jatuh cinta kepadamu ya Allah, mengenalimu ya Allah dengan lebih dekat, lebih dalam ya Allah. Sesungguhnya hati kami ini mencintai dan merindui Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Namun nafsu kami menidakkannya ya Allah. Kesibukan kami akan hal-hal dunia ini ya Allah menenggelamkan rasa cinta kami terhadap Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Waltaqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaati perintahmu ya Allah. Engkau memerintahkan kami untuk menuntut ilmu, Engkau memerintahkan kami untuk memperelokkan amal ibadah kami, Engkau memerintahkan kami ya Allah untuk menambah nilai diri kami, akhlak yang mulia ya Allah. Maka pada saat ini ya Allah, kami berada di sini sebagai tanda ketaatan kami terhadap perintahmu ya Allah. Waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik. Ya Allah, kami bersatu ya Allah memikul beban dakwahmu ya Allah. Kami akan cuba sedaya upaya ya Allah untuk berdakwah kepada diri kami ya Allah, untuk ahli keluarga kami, suami kami, anak-anak kami, isteri kami ya Allah, adik-beradik, sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami akan cuba ya Allah mengajak diri kami dan manusia yang sekeliling kami seramai mungkin ya Allah menuju kepadamu ya Allah. Wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Ya Allah, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu ya Allah, akan menghidupkan sunnah Nabi SAW, akan menyambung perjuangan baginda ya Allah, sehingga tertegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga akhir ayat kami ya Allah, akhir kalimah kami ya Allah adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam diri kami, keluarga kami, qaryah kami, negeri, bahkan di dalam negara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada pemimpin-pemimpin yang ikhlas, pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa ya Allah, pertolonganmu ya Allah, perlindunganmu ya Allah, agar mereka tetap teguh istiqamah ya Allah, untuk menyuburkan bumi Malaysia ini dengan agamamu ya Allah, dengan sunnah Nabi SAW, sehingga Malaysia ini menjadi sebuah negara baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur, sebuah negara yang menimpah ruah kebaikan dan diberikan keampunan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah para pemimpin kami ya Allah pemimpin yang mendapat hidayah dan taufik daripadamu ya Allah. Ampunilah para pemimpin kami ya Allah. Berilah mereka kekuatan ya Allah, kekuatan akidah, kekuatan akhlak yang mulia ya Allah, kekuatan ibadah yang mantap ya Allah. Berikanlah ya Allah kepada para pemimpin kami ya Allah segala yang mereka perlukan. Sihatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Mudah-mudahan Islam menjulang, Islam itu berada di tempat yang paling tinggi
tinggi yang sepatutnya ya Allah, dan kami bernaung di bawah pemimpin-pemimpin yang beriman ini. Mudah-mudahan dibangkitkan kami bersama pemimpin dan seluruh rakyat Malaysia yang beriman di padang mahsyar kelak, dan kami sama-sama memasuki syurga-Mu ya Allah. Sekeluarga masuk syurga, setaman masuk syurga, senegeri masuk syurga, dan senegara masuk syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami merindukan pimpinan daripada pemimpin yang adil, pemimpin yang benar ya Allah, pemimpin yang beriman ya Allah. Kalahkanlah perancangan musuh-musuh-Mu ya Allah. Kalahkanlah perancangan para munafik ya Allah, yang ingin menjatuhkan ya Allah mereka-mereka yang ikhlas dalam memimpin negara yang kami cintai ini ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa adimudaha, meserakanlah hati-hati kami ya Allah dengan kasih sayang, kasih cinta yang benar kerana-Mu, kerana Rasulullah, kerana agama ini ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan 7 golongan yang mendapat naungan-Mu di padang mahsyar kelak, iaitu salah satunya ya Allah pemimpin yang adil ya Allah. Yang pertama yang disebut dalam hadis Nabi-Mu ya Allah, 7 golongan yang mendapat naungan di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Yang pertama adalah para pemimpin yang adil ya Allah. Dan seterusnya ya Allah, mereka yang saling berkasih sayang kerana-Mu ya Allah, saling mencintai kerana-Mu ya Allah. Maka berikanlah rasa cinta kerana-Mu itu di antara kami dengan suami kami ya Allah, di antara kami dengan anak-anak kami ya Allah, di antara kami dengan adik-beradik kami ya Allah, di antara kami dengan ibu bapa kami, sahabat-sahabat kami ya Allah. Agar dengan rasa cinta yang benar kerana-Mu itu ya Allah, maka kami berhak berada di bawah naungan-Mu di padang mahsyar kelak ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, kami lemah ya Allah, kami seringkali mencintai makhluk-Mu melebihi-Mu ya Allah. Sehingga kami lupa yang memberi kasih sayang itu adalah-Mu ya Allah. Sehingga kami lupa ya Allah, yang memberi rezeki itu adalah daripada-Mu ya Allah. Kami membesarkan makhluk, kami membesarkan perniagaan kami membesarkan klien-klien dan pelanggan kami ya Allah. Sehingga kami lemah untuk bangun di tengah malam memuji dan bersyukur kepada-Mu. Kami lemah dalam memperbanyakkan amal ibadah, memperbanyakkan sedekah, membaca Al-Quran sebagai tanda syukur kami kepada-Mu, sebagai tanda bahawasanya kami faham segalanya itu datang daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, berikanlah kami rasa kasih sayang dan cinta yang benar-benar kepada-Mu, sehingga di antara kami saling tegur menegur, nasihat menasihati, dan kami tidak berkecil hati ya Allah. Di antara kami saling ingat mengingat ya Allah, tarik menarik ya Allah, dan tarik menarik ini kekal sampai di padang mahsyar, sehinggalah tarik menarik masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk membayangkan diri kami dibakar dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak mampu untuk membayangkan ada anak-anak kami yang tercicir dan terpisah kami dengan jurang api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang kami lemah dalam memaafkan anak-anak kami. Kami lemah dalam mengobati luka hati kami terhadap anak-anak kami. Namun kami tetap tidak akan sanggup selama-lamanya untuk membayangkan anak-anak kami dibakar dalam neraka-Mu sebab kami tidak redha kepada mereka. Maka bantu kami untuk kekal menjadi ibu yang salehah, yang sentiasa membuka peluang kemaafan tanpa henti, tanpa tertutup kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, bantu kami menjadi isteri yang salehah buat suami kami ya Allah. Ujian berat ya Allah, berat ya Allah untuk kami jadi isteri yang salehah ya Allah. Kami diuji dengan rasa ingin dihargai, ingin dipuji. Kami diuji dengan melihat kebaikan-kebaikan para lelaki yang lain ya Allah. Bantu kami untuk jadi isteri yang bersyukur dengan apa adanya suami kami ya Allah. Bantu kami untuk menjaga lidah kami daripada mengungkit kebaikan sendiri dan mengungkit keburukan suami ya Allah. Bantu kami untuk memperbanyakkan berdoa untuk suami dan anak-anak ya Allah. Kerana kami tahu lidah kami ini lidah yang barakah, lidah seorang wanita, seorang ibu ya Allah. Ya Allah, bantu kami menjadi anak yang baik buat ibu bapa kami. Saham buat mereka untuk masuk syurga, bukan saham buat mereka ke neraka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap amal ibadah kami, istighfar, zikir kami ya Allah, bahagian pahala buat ibu ayah kami ya Allah.
wa amitha wahyiha bi ma'rifatik ya Allah. Hidupkan hati kami ini dengan mencintaimu, merinduimu ya Allah. Hidupkan hati kami dengan mencintai, merindui Nabi kami ya Allah. Dan hidupkan hati kami dengan mencintai dan merindui diri kami kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, buat ibu bapa kami yang telah pergi, buat mereka yang telah pergi, sama ada suami, anak-anak, sahabat-sahabat ya Allah, mereka yang sedang berdiam di alam barzah-Mu ya Allah, mereka yang telah berada di alam barzah ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seumpama taman syurga-Mu ya Allah. Berikanlah kedinginan syurga-Mu, berikanlah kelapangan kubur ya Allah. Angkatlah daripada mereka hisab yang berat, himpitan kubur jauhkanlah ya Allah, azab kubur jauhkanlah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah kurniaan yang memang tidak layak untuk kami minta dan tidak layak untuk kami harapkan ya Allah. Namun kami tetap ingin meminta daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kami syurga-Mu. Kami tahu ya Allah, amal soleh kami begitu sedikit, belum tentu Engkau terima ya Allah. Kami tidak ada amal soleh untuk jadi jaminan ke syurga-Mu. Manakala maksiat kami banyak, dosa kami banyak, kami mempunyai banyak sebab untuk dicampakkan neraka-Mu ya Allah. Namun ya Allah, kami berlindung di sebalik sifat Rahman Rahim, di sebalik sifat-Mu ya Allah, ya Bar, ya Maha Baik ya Allah. Pagi yang barakah ini kami tetap meminta kepada-Mu ya Mujib, ya Wahab, yang Maha memberi, yang Maha memakbulkan ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami, suami, anak-anak, keluarga, sahabat-sahabat, seluruh umat Islam ya Allah. Kurniakanlah kami syurga-Mu. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus, bi ghairi hisab, bi ghairi azab, tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Wala taj'alna min ahli nar, janganlah golongkan kami di kalangan ahli neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, kami rindukan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkanlah ya Allah untuk kami melihat wajah baginda di syurga-Mu kelak ya Allah, dengan mata kami sendiri ya Allah. Kami tidak pernah jumpa Nabi kami. Kami rindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami rindukan ibu ayah kami. Kami rindu untuk peluk cium tangan mereka, untuk melihat semula wajah ibu dan ayah kami. Izinkanlah pertemuan yang indah di syurga-Mu ya Allah dengan ibu ayah kami. Ampunkanlah mereka ya Allah. Ampunkanlah mereka ya Allah ketika ibu ayah kami pulang kepada-Mu ya Allah. Mereka tidak sempat menuntut ilmu sebagaimana kami saat ini ya Allah. Mungkin mereka jahil ya Allah, mungkin mereka banyak melakukan amal-amal keburukan saat hidup. Kasihanilah mereka ya Allah. Kerana mereka asbab kami berada di sini hari ini ya Allah. Walau apapun yang mereka lakukan saat hidup dahulu ya Allah terhadap kami dan sebagainya, ampunilah ibu ayah kami. Maafkanlah ibu ayah kami ya Allah. Berikanlah mereka tempat rehat yang sebenar di alam barzah-Mu ya Allah. Lindungilah mereka, kasihani, sayangilah ibu bapa kami ya Allah. Izinkanlah pertemuan kami dengan ibu ayah kami, rasa rindu ini dengan pertemuan yang indah di syurga-Mu. Kami rindu untuk peluk, cium dahi mereka, melihat kembali wajah indah mereka ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم. سبحان الله. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Kita zikir sikit ya sahabat-sahabat semua. Subhanallah walhamdulillah. Kuat lagi. Illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Sekali lagi. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rasa cinta, dengan rasa rindu. Bawakan hati bersama. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qattu ya sururi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir wa ghani anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad. Ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad. Ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Muslimat sekalian, rindu tak nak berada dalam majlis ni? Dah lama dah kita tak buat majlis selawat, betul kan? Majlis zikir. Akhirnya Allah masih lagi bagi peluang panjangkan umur kita sampai saat ini. Walaupun 4 bulan kita tak boleh berkumpul seperti ini, tapi pada pagi yang barakah Allah izinkan nama-nama kita yang hadir di sini untuk sama-sama mengalunkan doa, kemudian memuji Allah, kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Inna lillah malaikatan yuballighunani an ummati salam. Sesungguhnya di sisi Allah ada malaikat yang menyampaikan salam daripada umatku. Sebab itu tadi kalau kita selawat rangkap pertama baru selawat saja, masuk rangkap yang kedua baru salam. Perasan tak? Yang pertama kan sallallahu ala Muhammad sampai habis. Rakaat kedua barulah kita bagi salam. Ya Nabi salam alaik. Ya Rasul salam alaik. Itu salam. Jadi kedua-duanya adalah permintaan, perintah daripada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat dan juga salam.
Tapi kebanyakan daripada kita hanya memperbanyakkan selawat, tapi tidak memperbanyakkan salam kepada Nabi SAW. Jadi elok dah tu alim ulama kita susun selawat tu dah cantik. Rangkap pertama selawat, rangkap kedua salam. Masya Allah. Jadi bila sebutkan begini, saya suka untuk mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat wanita solehah sekalian, ketika kita membacakan at-tahiyat, di situlah caranya Allah Subhanahu wa taala mahu kita sentiasa istiqamah dalam berselawat kepada Nabi. Akhirnya dijadikan wajib dalam at-tahiyat. Pertama, di dalam at-tahiyat ada kedua perintah Allah tersebut. Selawat ada, salam pun ada. Betul atau tidak? Sebab itu para alim ulama mengatakan hakikat sebenarnya salam dan selawat adalah wajib. Allah mewajibkan hamba-Nya untuk berselawat dan juga salam kepada Nabi SAW. Dengan cara macam mana? Dijadikan ia satu rukun qauli di dalam at-tahiyat. Tak baca tak sah solat. Walaupun berdiri baca Yasin panjang macam mana, tapi bila tahiyat tertinggal selawat, maka tak sah solat. Tahiyat tertinggal bagi salam pada Nabi, maka tak sah solat. Apabila kita mengucapkan salam dan juga salawat kepada Nabi SAW, ia bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Ia adalah untuk diri kita semata-mata, untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Apa yang terkandung di dalam doa dan di dalam salam dan salawat, ini kita masuk tajuk lah ni, checklist muslimah wanita ke kampung akhirat. Ciri-ciri wanita yang jelas matlamat penciptaan dia terhadap Allah, terhadap dia. Mesti ciri-ciri wanita salihah dalam hidup hariannya, mesti lidahnya banyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Akan datang menyusul segala kebaikan setelah itu. Yang selalu bertanya, Ustazah, saya ada banyak masalah. Masalah apa? Masalah suami, masalah anak, masalah kerja, masalah itu, masalah ni. Banyak Ustazah masalah. Apapun ujian yang datang, ia ujian ataupun musibah, ia menyusul setelah bagaimana hati kita sebenarnya. Kalau hati kita dalam keadaan tenang, hati kita kuat, ujian datang macam mana pun, kita akan mampu untuk hadapinya. Perasan tak muslimat sekalian? Saya nak kupas balik selawat dan salam tu nanti ya. Perasan tak ada harinya kan kita bangun awal, lepas tu sempat tahajud, sempat pula solat taubat, kemudian solat tasbih contohnya, sempat pula baca Quran, kemudian solat sunat sebelum subuh, solat subuh lepas tu baca Quran, contohlah. Pernah kan kita melalui ke permulaan hari yang begitu baik begitu? Dan kita perasan atau tidak, hari tersebut kita akan rasa tenang, damai sampai tidur balik. Sampai tidur balik. Masya Allah. Ujian ada. Ada bawa kereta, ada je orang yang berit mengejut tapi astagfirullah, tak marah. Ada je orang masuk simpang tak bagi signal, ya Allah, mungkin dia tak perasan. Ujian bukan tak ada. Ada saja yang berlaku untuk menguji sabar. Tetapi kerana permulaan hari itu kita mulakan dengan vitamin hati yang sangat baik. Sebab itu alim ulama menyebutkan makanan hati ada dua, zikrullah dan juga doa. Zikrullah yang paling tinggi adalah apa dia? Solat itu sendiri zikrullah. Kemudian Al-Quran itu zikrullah dan zikir-zikir yang lain. Dan disebutkan alim ulama zikir yang paling tinggi la ilaha illallah dengan salawat pada Nabi SAW. Maksudnya, Masya Allah, kalau kita bagi dua vitamin ni, pagi-pagi berdoa, mintalah apa saja, nanti kita bincang insyaAllah. Jadi hari itu kita dah beri makanan hati, barulah masuk makanan perut kan. Makanan emosi, perhargaan manusia, kasih sayang, itu makanan emosi. Tapi seandainya kita hanya dapat makanan rohani saja, insya-Allah kita akan kuat. Walaupun tak dapat makanan emosi. Masa-masa anak pun tak puji, suami pun tak puji, bahkan kena komplain lagi. Tapi dah dapat makanan rohani, insya-Allah kita kuat untuk hadapi semua tu. Sampai tidur balik, tenang. Ujian bukan tak ada, tetap ada. Itu janji Allah. Tetapi sebaliknya ada hari kita terkejut lambat. Subuh pun dah setengah waktu dah. Lepas tu kelang kabut pula, tak sempat zikir, tak sempat ngaji Quran, kelang kabut. Dan hari itu akan berlalu dengan kelang kabut. Susah hati, rasa gelisah. Ada orang masuk mengejut, kita pun siap hon lagi. Tengok jeling tu. Macam tu kan.
Macam kita tak pernah khayal, tak sedar, tiba-tiba tak perasan simpanan nak masuk. Maksudnya akhlak kita ketika hari itu, respon kita terhadap ujian Allah akan berbeza. Sebab itu orang yang bijak, wanita yang salihah, dia menyediakan hatinya sebelum diuji. Bukannya setelah diuji barulah nak masuk vitamin tu. Kalau dah sakit tenat, mungkin boleh sembuh tapi lambat. Sebab itu Islam ini agama yang mencegah daripada sebelum berlaku. Jadi kita orang yang bijak, wanita yang salihah, walaupun tak ada masalah, tak ada ujian, tetap istiqamah dengan zikrullah. Bukannya ustazah saya tengah diuji berat ni, apa amalan boleh buat? Istighfar. Saya dah istighfar ustazah 2000. Selawat banyak-banyak, selawat pun sama. Macam mana ni? Sebab apa? Setelah sakit, setelah terduduk, setelah jatuh, barulah kita nak cari penawar, barulah nak ni. Mungkin dapat sembuh, dapat pulih tapi lambat. Sakit terduduk dulu. Subhanallah, kita kan leka, Masya Allah. Kenapa jadi? Ada masalah apa? Oh, berdengar. Tak apa, dalam ni kita ada ni. Tapi mungkin ni ada tak wire lain? Takut wire ni tak clear. Sebenarnya phone okey. Okey, subhanallah. Makcik-makcik risau tengok awak bergerak kiri kanan. Awak duduk tenang-tenang. Saya pun risau sebenarnya kan. Apa yang tak kena lagi ni kan. Tapi adik Ustazah Husna ni, dia baru saja, tim baru. Kali pertama dia bantu saya buat live. Jadi kita latih, kita ada 7 staff. Jadi gila-gila lah turun dan sebagainya. Itu yang susah hati dia tu kan. InsyaAllah senaya istighfar banyak-banyak. Okey, subhanallah. Para muslimat sekalian, Masya Allah, Husna ni mungkin lapar ni dek. Kamu tak makan lagi kan? Makan dah? Okey. Ustazah macam nak suruh pergi keluar je. Tak. Subhanallah, kalau lapar boleh makan. Sahabat-sahabat, wanita salihah, perhiasan terindah, dan insyaAllah bakal bidadari syurga sekalian. Amin ya rabbal alamin. Sama ada di Facebook ataupun di Facebook kita dah 2000 lebih dah hadir sama. Kalau kita bayangkan 2000 ni penuh kan? Masya Allah. Maksud 2000 tu sedang melihat sekarang. Sama juga di Instagram, hampir dalam 400 orang. Saya nak sebutkan, bila kita baca tahiyat, kita bagi salam kan? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian kita bagi salam, assalamu alaina, ke atas kami, wa ala ibadillahi salihin. Yang pertama kita bagi salam bukan kepada Nabi Muhammad saja. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera ke atas para nabi. Nabi ada berapa orang? Yang wajib kita tahu, beriman 25 orang nabi itulah. Ada alim ulama menyebutkan Nabi ada 313. Ada yang kata ribu-ribu, ada yang kata puluh ribu, bahkan ada yang kata ratus ribu nabi. Nabi yang bukan rasul. Wallahu alam. Allah saja yang maha mengetahui. Allah wa rasuluhu alam. Allah nak para rasulnya saja yang maha mengetahui. Okey. Jadi bila kita mendoakan, kita beri assalamualaikum, itu kan doa. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, doa kita ke atas para nabi. Kalau para nabi ada ratus ribu, doa itu akan kembali semula kepada kita dalam jumlah ratus ribu. Pertama. Yang kedua, ini saya belajar daripada guru saya. Ada hari itu dapat live dengan ada Ustaz Zulkhairi dan juga ada guru-guru yang lain. Maksudnya bila nak mensyarahkan bacaan at-tahiyat itu sendiri, syarah yang begitu panjang, sehingga kan bila kita belajar syarah at-tahiyat di dalam solat, tiba masa baca tahiyat, kita akan rasa tenang, damai, seronok dan rasa manisnya baca tahiyat. Bukannya bila baca tahiyat at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab apa? Kita tak tahu nilai bacaan at-tahiyat. Tak tahu betapa besarnya nilai. Itu pertama. Dan syarah tentang assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh pun sebenarnya banyak lagi. Tapi saya terus nak pergi kepada yang kedua, assalamu alaina, dan salam sejahtera ke atas kami. Mungkinlah kita niatkan diri kita, anak-anak kita, suami kita, ahli keluarga. Kami itu kan jamak ramai, bukan ke atasku. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hambamu yang salih. Sini bila saya dengar syarah daripada ustaz, pada guru, naik bulu roma saya. Jadi puan-puan buat-buat naik bulu roma juga ya. Masa ustaz menyebutkan, syekh menyebutkan, guru menyebutkan,
Umat Islam di dunia hari ini, ini saya sebutlah. Kalau kita nak cek, kita nak tahu faktanya, manusia ada lebih kurang 7 bilion. Hampir-hampirlah 7 bilion. Saya suka tengok jumlah manusia. Malaysia ada berapa juta, lebih kurang dalam 36 juta rakyat Malaysia. Keluasan negara Malaysia berapa saya dah lupa lah. Lepas tu berbanding dengan Australia, rakyat mereka hanyalah dalam 20 juta, tapi keluasan dia 2-3 kali ganda daripada Malaysia. Kemudian keluasan India berapa, tapi rakyat India 300 juta. Ui, ramainya. Kita 30 juta. Rakyat India, rakyat China nombor 1 teramai di dunia, yang kedua rakyat India. Masya Allah. Okay, tak apa, itu cerita lain. Tapi nak sebut manusia ada lebih kurang 7 bilion. Islam lebih kurang dalam 28 bilion. Begitu, bawah 3 bilion. Masih lagi agama nombor 1 di dunia masih lagi Kristian. Islam nombor 2. Tapi hari ini dicatatkan Islam ada agama nombor 1 yang paling cepat berkembang. Sampai ada gereja dan dibentukkan menjadi masjid. Yang saya nak sampaikan ialah, cuba bayangkan begini. Setiap kali solat zuhur, walaupun masa tak sama ni, di Malaysia ke mana-mana tak payah fikirlah tu. Setiap kali waktu zuhur, kalaulah umat Islam ada lebih kurang 2.8 bilion, kita ambil 1 bilion lah solat. 1.8 lagi tak semayang. 1 bilion yang solat waktu zuhur. Dan semua baca tahiyat tu kan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan ke atas hamba-hamba yang soleh. Kalau kita hamba yang soleh, maka kita akan dapat doa daripada 1 bilion manusia yang solat zuhur. Faham tak maksud saya? Rasa-rasa naik tak lama tu? Naik dah. Subhanallah. Saya masa dengar tu, saya kata, ya Allah, Ustaz, saya tak pernah terfikir, Masya Allah. Tapi Ustaz tu kata, Ustazah, namun adakah kita terpilih di kalangan hamba-hamba Allah yang saleh? Kalau kita jaga diri kita untuk menjadi wanita yang salehah, setiap kali waktu zuhur ada manusia yang solat, umat Islam 1 bilion solat, lalu membacakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kesejahteraan, keselamatan ke atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh, maka kita dapat doa 1 bilion umat Islam yang mendoakan kepada orang yang saleh. Bukannya sikit. Zuhur sekali, asar sekali, maghrib sekali-kali, berapa bulan kali, berapa tahun. Sebab itu betapa besarnya keberuntungan mereka yang mujahadah, yang istiqamah, yang berusaha keras untuk menjadi wanita yang salehah, lelaki yang saleh. Memang tak susah, memang susah. Susah nak jaga lidah daripada mengeji, mengumpat, mengata, mengungkit-ngungkit, menyakiti hati orang lain, menyakiti hati suami. Dalam hati ni bobo nak cakap ni kan. Diam, suami kata dah kenapa? Sebab kalau start je payah nak tutup. Jadi duduk nahan lah. Masya Allah, Allah. Bukan mudah. Allah akan datang ujian untuk menguji, menilai sejauh mana kamu kuat untuk kekal menjadi wanita yang salehah. Mesti akan datang ujian. Sebab dengan ujian tu makin kuat, makin kuat, makin kuat. Kalau paku tu kan, makin ketuk, makin dalam, makin kuat kan. Masuk dalam makin kuat. Makin ketuk, makin kuat. Sampai ketuk lagi. Sampai habis, makin kuat. Nak cabut pun payah. Setiap kali kita diuji, Allah sedang pasak. Kalau kamu jadi wanita yang salehah, nak jaga lidah, datang ujian orang yang mengumpat, tahan juga tak balas. Datang ujian orang fitnah, tahan juga tak balas. Datang ujian orang maki kamu depan, tahan juga tak balas. Makin kuat, makin kuat. Lama-lama datang apa-apa ujian dalam bentuk sedemikian, susah dah kita. Kita dah jadi tenang, relax. Nak sampai tahap tu payah. Sakit. Paku tu kau boleh bercakap, masa ketuk dia pun cakap, oi sakit lah. Ketuk lagi, ui sakit. Tapi bila dah sampai, berhenti dalam ketukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebab itu, perjuangan kita untuk menjadi wanita yang salehah sangat berbaloi. Kita dapat doa daripada 1 bilion manusia kalau manusia solat ketika itu dan setiap waktu solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran,
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak kamu, suami kamu, keturunan kamu, apa yang kamu banggakan, kereta, rumah, pangkat yang kamu ada, keturunan yang kamu ada, tidak ada manfaat sedikit pun illa kecuali man atallaha, yang datang bertemu dengan Allah di mahsyar kelak, biqalbin salim, dengan jiwa yang selamat. Sebab itu perkataan Assalamualaikum adalah satu bentuk doa yang sangat hebat. Kesejahteraan ke atasmu. Doa itu bukan sekadar sejahtera sehat tubuh badan, sejahtera iman, sejahtera lidah, sejahtera akal, sejahtera emosi, kesejahteraan dari sudut, pelbagai sudut. Bila Allah beri sejahtera, mungkin masa tu kita minta tubuh badan sehat, tapi dengan rahmat Allah, Allah beri kesemuanya. Sebab itu Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, ucapkanlah salam, nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah. Sebab itu kena menjadi satu amalan. Salam perlu dicintai, perlu dihayati, bukan hanya sebagai adat. Sekarang salam adat, bukan ibadah. Assalamualaikum, kau nak pergi mana tu? Woi, langsung tak ada salam dah. Woi, kadang hello, kau nak tak makanan ni? Oh, tak ada, bagi salam. Ada tu tengah marah. Assalamualaikum. Kejap. Tu kira doa tak tu? Takkanlah kesejahteraan kat atas kamu. Kejap. Semata-mata adat. Salam yang akan naik kepada tingkatan ibadah, barulah salam itu menjadi satu doa. Kalau kita sebut Assalamualaikum, maksud dia kecelakaan bagi kamu semua. Asamu tertinggal lam saja, maksud dia kecelakaan. Asam, carilah dalam kamu bahasa Arab. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berada bersama dengan Aisyah, Sayyidatina Aisyah duduk sebelah kan. Kemudian Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah datang, ada seorang musyrik. Orang musyrik kata, "Assalamu alayka ya Abul Qasim." Kecelakaanlah bagi kamu wahai bapa Qasim. Sebab anak lelaki pertama Rasul namanya Qasim. Itu dipanggil gelaran. Kita ni kalau nak bagi gelaran umur apa, ambil anak lelaki pertama. Jangan ambil nama lelaki yang kita paling sayang. Siapa kamu? Saya Ummu Luqman. Anak lelaki pertama saya Luqman. Kalau ustazah saya tak ada anak lelaki, jadi sedihlah saya. Ambil anak lelaki, anak saudara lelaki pertama. Ini berlaku di zaman Rasulullah. Bila Sayyidatina Aisyah kata semua orang ada laqab, semua orang ada gelaran ya Rasulullah. Aku tak ada anak, aku tak ada gelaran apa-apa. Yang ni Ummu Salamah. Salamah tu nama lelaki ya. Sebab itu namanya diberi gelar Ummu Salamah. Ummu Salamah nama dia lain. Abu Salamah sebab anak lelaki yang pertama namanya Salamah. Banyak lagi lah nama ummu-ummu gelaran. Bila Sayyidatina Aisyah sebut begitu, Rasulullah pun bagi gelaran untuk kamu Aisyah, Ummu Abdullah. Abdullah adalah anak lelaki pertama kepada Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Zubair. Jadi kamu Ummu Abdullah. Ambil anak saudara lelaki pertama. Tak apalah, itu selingan tapi maklumat dan ilmu juga, betul kan? Jadi bila orang musyrik itu sebut Assalamu alayka ya Abul Qasim, kecelakaan bagi kamu wahai bapa Qasim. Lalu Rasulullah menjawab, wa alaika, ke atas kamu juga. Aisyah tak puas hati, bal wa alaikumussamu wazam, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan keselamatan. Kecelakaan dan juga kehancuran, kehinaan. Lalu Rasulullah menegur Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka perkataan keji wahai Aisyah. Lalu Aisyah jawab balik kepada Nabi, ya Rasulullah, kamu tidak dengar ke apa yang mereka kata? Wahai Aisyah, kamu tidak dengar ke apa yang aku kata? Maksudnya, aku dengar apa yang mereka kata. Mereka doakan kepada Rasulullah kecelakaan. Dan Rasulullah jawab balik pada Aisyah, kamu tak dengar ke apa yang aku kata? Rasulullah jawab apa? Wa alaika, ke atas kamu juga. Tapi Nabi tak balas ke atas kamu juga kecelakaan. Antara ciri-ciri wanita yang solehah yang Rasulullah betulkan dalam kisah ini, wanita yang solehah tidak akan menyebut perkataan keji walaupun sekadar untuk membalas keburukan orang lain. Bang, saya kata dia pemalas sebab dia cakap saya pemalas dulu. Bang, saya tak akan cakap macam ni kalau dia tak cakap begitu pada saya, bang.
Masya Allah. Kadang kita membenarkan apa yang kita buat kerana apa? Kerana kita nak membalas balik apa yang orang buat dan kita rasa kita tak salah. Muslimat sekalian, dalam hal ini sama-sama kita buka surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd. Subhanallah. Surah Ar-Ra'd. Kalau siapa ada Al-Quran, kalau ada telefon, tekan surah Ar-Ra'd, surah Ar-Ra'd ayat 22, ayat 21, ayat 22 dan 23. Ayat 22 dan 23. Muka surat, kalau Al-Quran muka surat 252, juzuk yang ke-13, ayat 22 dan 23. Okey, boleh tak kita baca sama-sama? Boleh ya? Boleh wanita salihah semua? Okey, berdiri tegak. Bukan berdiri, minta maaf, duduk tegak. Masya-Allah. Jumpa tak? Ayat 22 dan 23 kita nak baca sama-sama ni. Boleh kuatkan suara boleh? Boleh. Boleh insya-Allah. Surah Ar-Ra'd. Yang surah yang ke-13, juzuk pun 13. Subhanallah. Tak, surah bukan surah yang ke-13, juzuk 13. Surah Ar-Ra'd, surah yang betul lah. Ya, surah pun 13, ayat juzuk pun 13. Masya-Allah. Jumpa kan ayat 22 dan 23. Okey, kita start ya. Baca sama-sama serentak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimat, jadikan ayat ini motivasi kita, motivasi yang terhebat. Allah berfirman yang bermaksud, dan orang yang sabar kerana mengharapkan keredaan Tuhannya. Pertama, sabar bukan sabar ada dua. Ada orang boleh sabar kerana harap redha manusia. Dia depan orang dia sabar sampai orang puji, kau ni sabarnya, kalau kau jadi engkau, dah lama dah aku ni. Aku memang dilahirkan penyabar. Dia jawab. Ada orang dia sabar juga, tapi sabar dia mengharapkan pujian dan redha manusia. Sebab itu Allah paling tahu ketika kamu sabar kerana manusia ataupun kerana Allah. Apa yang terkandung dalam hati Allah tahu. Dan orang-orang yang sabar kerana mengharapkan redha Tuhannya. Yang kedua, ini ciri-ciri wanita solehah, ciri-ciri lelaki soleh. Yang kedua, melaksanakan salat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Kemudian yang keempat, beri rizki itu secara sembunyi atau terang. Yang keempat, menolak kejahatan dengan kebaikan. Subhanallah. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Allah sambung lagi, orang itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Husnul khatimah, akan dapat kesudahan hidup yang baik.
sama ada di dunia diberikan husnul khatimah, kesudahan hidup yang baik di akhirat, iaitu syurga. Cuba lihat apakah yang dimasukkan kesudahan yang baik. Sambungan pada firman Allah ayat yang ke-23. Yang dimasukkan tempat kesudahan yang baik iaitu syurga-syurga adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang soleh dari nenek moyangnya, pasangannya dan anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Masya Allah. Kemudian ayat itu bersama lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Sadaqallahul azim. Maka apabila golongan ini yang disebut dalam 4 sifat ciri ahli syurga, wanita soleh, soleha, lelaki soleh ni. Yang pertama apa? Orang yang sabar kerana mengharapkan redha Allah, kemudian melaksanakan salat, kemudian menginfakkan harta secara terang atau sembunyi. Kemudian ciri yang keempat wanita soleha, iaitu menolak kejahatan dengan kebaikan. Ini susah, bukan mudah nak buat. Tolak kejahatan, orang buat jahat, dia balas kebaikan. Lalu Allah janjikan orang itulah yang akan mendapat kesudahan yang baik. Diterangkan oleh Allah apakah itu kesudahan yang baik. Akan diberikan syurga-syurga adn. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan nenek moyang, walaupun mungkin tak pernah jumpa moyang dia tu, sehingga ke atas. Dikumpulkan dalam sebuah dalam syurga, masuk syurga sekeluarga. Ini adalah impian kita semua, masuk syurga sekeluarga, lengkap dengan anak, bahkan cucu cicit. Mungkin masa kita mati, kita tak sempat jumpa cicit kita, cuit bawah semua. Tetapi asbab kita beramal dengan 4 perkara ni yang disebut dalam firman Allah tadi tu. Sabar dengan mengharap redha Allah, infakkan harta sembunyi ataupun terang. Lagi apa dia? Menunaikan salat dan balas kejahatan dengan kebaikan, diberi syurga adn. Kemudian dikumpulkan dengan ahli keluarga, bukan ahli keluarga kecil sekarang, sampai nenek moyang, sampai anak cucu. Ini kebahagiaan yang sebenar. Kalau dapat masuk syurga tapi tak ada ahli keluarga, agak-agak kita boleh bahagia ke tidak? Kalau masuk syurga tetapi tiba-tiba ada seorang anak masuk neraka, agak-agak sebagai seorang ibu boleh bahagia tak kita di syurga? Tak. Walaupun dalam nikmat syurga Allah, kita tidak akan mampu untuk rasa bahagia bila mengenangkan ada seorang anak ataupun ada adik-beradik, walaupun ada sepupu, na'udzubillah kalau ada suami, ada isteri yang dibakar dalam api neraka. Sehinggalah mungkin ahli keluarga itu habis diazab, dan nescaya kita tak akan mampu menampung azab Allah walaupun satu saat. Setelah yang masuk neraka tu masuk syurga, barulah menikmati syurga. Kalau tak duduk merayu, ya Allah tolonglah ya Allah, anakku ya Allah kenapa tak ada ya Allah, aku mencari di sana sini kenapa anakku tak ada ya Allah. Mungkin tanya malaikat, na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu bukan sedikit nilai orang yang membalas kebaikan kepada kejahatan sampai Allah beri kelebihan. Dan bila masuk je syurga Allah golongan ini, apa yang berlaku? Para malaikat akan siap sedia menunggu di setiap penjuru syurga. Allahu Akbar. Sebab bakal masuk ni orang yang hebat ni, orang yang sabar saat hidup di dunia, orang yang balas kebaikan di atas kejahatan, orang yang tetap teguh mendirikan salat, orang yang banyak menginfakkan hartanya, senyap ataupun terang. Tak apa, terang tak ada masalah, yang penting jaga niat. Sampaikan bila golongan ini nak masuk, para malaikat berdiri di setiap penjuru memberi penghormatan. Lalu para malaikat menyebutkan, Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Sabarnya kamu menanggung ujian Allah, sabarnya kamu dalam mendirikan salat, sabarnya kamu dalam bersedekah. Walaupun orang kata menunjuk-nunjuk, bersedekah lepas tu tak ikhlas, sabar. Yang penting Allah tahu, tak kisah apa orang cakap. Sabarnya kamu dalam membalas kebaikan kepada kejahatan. Golongan ini golongan yang istimewa. Bukan dia seorang masuk syurga, tapi kelebihannya Allah akan kumpulkan. Asbab darjatnya yang begitu tinggi, kebaikannya begitu hebat. Mudah-mudahan dengan itu bukan dia seorang saja, dia mampu menarik ahli keluarganya sama masuk ke syurga Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Wanita salihah sekalian, kita bincang tajuk apa? Wanita salihah
Cik Lis wanita solehah, muslimah solehah, Cik Lis muslimah, tiket ke syurga, ke kampung akhirat. Lebih kurang lah tu kan. Kesimpulannya faham lah tu. Nak tiket, nak ke kampung akhirat. Jadi adakah dengan keterangan Allah Subhanahu Wa Taala ini belum cukup? Janji Allah maha benar dan Allah cerita detail. Agak-agak boleh tak kita pegang 4 perkara ni? Pegang sungguh-sungguh 4 perkara ni. Tetap teguh dirikan salat, sabar di atas setiap ujian. Dan yang paling payah antara keempat-empat itu, yang keempat tu, balas kejahatan dengan kebaikan. Kalau siapa yang ada baca, Masya Allah, cerita pagi tadi macam ni, saya memang nak cari ayat ni, tapi saya tak ingat surah apa, ayat apa. Betul, cerita kisah benar. On the way saya nak datang tadi dengan suami kan, saya sebab saya nak update status post saya pagi tadi bab berkenaan dengan ni lah. Sebab saya pun sedang merawat hati saya juga, yang sedang terluka dengan ada perbuatan jahat manusia. Nak sebut jahat sebenarnya tak sampai hati, perbuatan kurang baik manusia. Jadi nak pujuk hati supaya jangan balas, dan kalau boleh nak balas dengan kebaikan. Sebab itu saya tulis pagi tadi ada status tu. Yang tak baca tu tak follow lah tu. Puan-puan, ibu-ibu ni muslimat follow tak saya sebenarnya? Follow. Dekat FB saya Ustazah Asma Harun. Sebab ada banyak sangat akaun FB page yang dibina atas nama saya. Satu je saya, Ustazah Asma Harun. Gambar saya dengan suami. Nanti sebelum balik kita akan cek dekat pintu tu, dah follow belum? Cek. Takut salah follow orang lain. Sebab apa? Page lain atas nama saya tu pun saya tak kenal siapa. Tapi saya tak apalah, yang penting mereka sebarkan kebaikan. YouTube pun sama. Yang video pendek banyak-banyak tu saya tak buat. Tak tahu siapa buat. Tapi timbul masalah kalau ada isu yang dia orang potong ikut suka hati, pak panas-panas, lepas tu nak naik YouTubers kan, rating, dapat duit. Tapi saya mohon kepada Allah, mohon Allah lindungi daripada fitnah yang berat. Walaupun dah biasa dah kena kecam keji hina tu, sebab apa? Berlaku salah faham tu. Ceramah tu 2 jam, tapi yang dia cut 5 minit tu kan, dah jadi salah faham. Tak apalah, tak boleh nak dikawal. Moga Allah melindungi kita semua. Cuma saya nak sebut pagi tadi tu, sebab cari ayat tu, bang saya nak update pasal ni, tapi tak ingat ayat tu surah apa yang mana. Ini Quran ayah saya, Masya Allah, arwah ayah saya. Saya bawa ke mana-mana. Saya, ya Allah, ayat mana surah mana, ya Allah, ya Allah, ayat mana surah mana lah yang balas kebaikan dengan kejahatan tu, balas kejahatan dengan kebaikan tu, ya Allah. Lepas tu saya pun buka je, tak ada tanda, buka je terus, memang ayat tu. Walaupun tak ada tanda, saya kata ya Allah, baiknya ya Allah. Cuma Allah tunggu kita meminta dengan penuh harap. Maksudnya masa minta tu bukan nak test-test. Bukan bang tengok mesti jadi. Bukan. Masa minta tu sebab memang nak cepat dah dekat nak sampai, ya Allah tunjuklah ya Allah ayat mana surah mana ya Allah. Tapi baru je baca dah minggu lepas. Surah mana ayat mana. Bila buka tu Masya Allah jumpa ayat ni. Memang dah hafal ayat Allah tu, salamun alaikum bima sabatu selalu sebut, tapi kadang-kadang kita lupa ayat mana surah mana kan. Masya Allah. Jadi kalau siapa ada Facebook saya tu kan, page saya, cuba buka sekejap. Yang tak jumpa tu sebab dia tak follow tu. Bukan, saya sebenarnya nak sama-sama tadabbur, sebab saya buat nota sikit di situ. Saya ada buat nota. Dia terus buka ceramah. Memang tengah ceramah tu kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Tapi buka yang bawah tu. Dah banyak pula suara Ustazah Asma. Bismillah. Ya, memang tengah live ni. Okey, page Ustazah Asma Harun yang gambar saya dengan suami warna purple tu kan. Okey. Cuba tengok. Siapa yang baru buka tu kan, tekan follow see first. Macam tu. Saya GF ya, gila follower. Okey. Saya tulis tu sahabat semua sebagai satu renungan penting. Ada ya? Okey, cuba kita baca. Jangan kerana kesilapan orang lain kita melakukan kesilapan lebih berganda. Pertama. Yang kedua, jangan kerana dosa orang lain kita lebih berdosa daripada dia. Yang ketiga, jangan kerana kejahatan orang lain kita menjadi lebih jahat daripada dia.
Saya pun bagi contoh. Yang pertama, seorang isteri yang diuji dengan suami yang tidak bertanggungjawab. Mungkinlah suami tu malas, kerja tak kerja, solat pun culas dan lain-lain. Lalu si isteri lepaskan marah dengan maki hamun suami. Faham kan? Membuka aib suami, pergi mengadu sana, mengadu sini, kan ngadu ke kakak ipar, kan ngadu kat mak mentua, kadang balik kampung dia tak ada cerita lain dekat mak dia. Cerita suami dia begini-begini. Mengata, menjaja, mengumpat di sana sini, betapa dia isteri yang malang. Maksudnya orang perempuan bila diuji begini, dia suka perhatian. Nak bagi tahu, sampailah bila dia cerita, aku ni ya Allah dah nikah 10 tahun sabar dengan suami ni, suami gini-gini. Dia suka bila dengar orang puji, kau ni sabarnya, kalau aku tempat kau dah lama dah aku minta cerai. Memanglah aku ni dilahirkan penyabar, memang sabar lah. Allahu Akbar. Dogi sangat ujian demi ujian yang ditimpa kepadanya bukan melahirkan sifat redha, kuat berdoa dengan Allah supaya Allah bagi berubah suami, tetapi akhirnya dia dihinggapi satu penyakit. Dalam ujian dia jadi riak, dan dia sabar bukan kerana Allah tapi kerana nak dapat pujian manusia. Ada sebab-sebab lain, Allah Maha mengetahui. Betapa diisi amalan, bahkan menanam pula kebencian anak-anak kepada ayahnya. Kalau saya jumpa banyak kes macam ni. Jadi hari-hari dia duduk torture mental anak dia, kau jangan jadi macam ayah kau tu. Tengok ayah kau tu, ni semua ni mak yang beli ni, nak harap ayah kau memang taklah. Mak nak macam mana, mak ni sabar je lah. Oh banyak panjang harakat tu. Sabar je lah dengan ayah kau ni. Kalau mak tak sabar mengenangkan kau ni lah anak-anak mak semua ni. Kalaulah mak tak sabar, mak fikirkan kalau mak pisah dengan ayah kau nak makan apa? Nampak macam bagus kan? Subhanallah. Nampak macam bagus lah. Tapi Allah tahu niat. Kau niat kita nak bagi pengajaran pada anak boleh, tapi mesti cara yang baik. Doakanlah untuk ayah. Jangan kamu kutuk ayah kamu. Jangan kamu hina. Kamu jangan tengking ayah. Walaupun kamu nampak ayah tengking mak, kamu jangan tengking ayah. Jangan sebab dosa ayah, ayah memang berdosa bila buat semua tu. Tapi jangan sebab dosa ayah, kamu pula yang berdosa. Jangan sebab ayah buat salah, kamu pula buat salah. Kamu tetap kena jadi anak yang baik. Tapi ramai ibu yang kalah dalam ujian emosi ini, dia pula tak senang kalau anak tu buat baik pada ayah. Mak nak tanya sikit, mari sini. Yang bagi makan siapa? Mak. Yang beli jajan siapa? Mak. Yang atas kau siapa? Mak. Habis tu yang pergi manja-manja dengan ayah tu kenapa? Allahu Akbar. Ini lagi dahsyat. Bukan sekadar itu, dia tidak boleh melihat orang buat baik kepada orang dia tak suka. Allahu Akbar. Sebab itu nampak benda tu simple, tetapi ia sangat perkara yang selalu berlaku dan ia sangat berat sebenarnya. Jangan disebabkan jangan sebab silap orang lain, dosa orang lain, kita jadi dosa tu lagi besar. Dosa suami itu, perasan tak, dia dengan kita, tapi bila pergi mengumpat, mengata, menjaja, dia makin membesar, makin membesar. Lagi dahsyat daripada apa yang diperlakukan dosa suami kepadanya, apa yang dibuat lebih dahsyat lagi. Contoh yang kedua, melihat ada orang menulis atau update sesuatu yang salah di media sosial, lalu dimaki, dikeji, dipelekai, di screenshot. Kadang-kadang kesalahan itu tidaklah besar sangat. Kadang kesalahan itu tidaklah besar sangat dan bukan melibatkan asal agama seperti boleh gugat akidah. Kemudian ia makin melebar, netizen hembur komen bukan-bukan, akhirnya kemarahan dan kebencian sesama muslim berlaku. Maka pencetus viral lebih berganda salah sebenarnya. Kadang bukan salah sangat pun isu mesin basuh hari tu. Kan main teruk bergaduh di media sosial kan. Isu apa? Fin Jamal contohnya. Macam-macam lah isu, tak habis-habis isu. Kalaulah ada mereka melakukan sedikit kesilapan, dan kesilapan itu bukanlah melibatkan dosa besar, gugat akidah dan sebagainya, tetapi orang yang menularkan, yang menambah-nambah perisa ni, kalau betul pun mereka salah, orang kedua, ketiga, keempat ni bertambah-tambah besar kesalahannya. Akhirnya sesama Islam makin hamun, saling benci-membenci, jatuh-menjatuh, hina-menghina. Jangan kerana kesalahan orang lain kita menjadi salah yang berganda. Dan contoh yang terakhir, ada orang yang mengkhianati atau berkata buruk tentang dia, mungkin ada unsur tokok tambah yang nampak seperti fitnah. Kadang kita sebut fitnah, belum tentu fitnah. Lalu diberi warning secara terbuka di laman sosial. Oh, siap print screen dengan nama ni, pada sama umat Islam ni. Ni hati-hati dengan orang ni, dia ni memang tak boleh dipercayai, gini-gini. Siapa-siapa ni ya, kalau boleh semua putus kawan belaka, unfriend dengan dia.
Sehingga di-tag lagi. Kemudian kerana marah yang membuat dibuka cerita laman yang mengaibkan. Cerita lama yang mengaibkan. Dulu akulah yang tolong dia. Dulu dia susah ni. Tak ada apa-apa ni. Aku dah tolong dia. Dia ni. Lalu dia nak orang lain pulaukan. Daripada hanya dia yang putus kawan. Dia mengajak ramai-ramai putus kawan. Beginilah adu domba yang berlaku hari ini secara besar-besaran. Memang Nabi bersabda hadis yang sahih. La yadkhulul jannah an-namimah. Tak akan masuk syurga. Nabi kata tak akan masuk syurga. La yadkhulul jannah an-namimah, pengandu domba. Dan kita dapati hari ini pengandu domba berlaku secara besar-besaran di media sosial. Allahu akbar, subhanallah, nauzubillah min zalik. Okey, sambung lagi nota tu. Hakikatnya segala ujian Allah yang datang dalam bentuk musibah atau nikmat, keduanya adalah proses menilai diri kita. Apakah respon daripada ujian tersebut? Rizatnya lulus atau gagal. Allah datangkan ujian tu secara langsung ataupun tak langsung. Tak langsung ni lah. Maksudnya ujian tu bukan kena atas batang hidung kita. Ujian tu kena pada orang lain. Kita ni menambah perisa ke tak? Ataupun kita tulis komen, janganlah menghina sesama Islam. Ada orang tak puas hati tu. Oh, kau sokonglah dia tu. Dia pakai seksi macam tu pun kau sokonglah. Saya bukan sokong, tapi mungkin dia akan berubah satu hari nanti. Janganlah hina teruk sangat. Kita tak tahu parkiran kita. Kau pun samalah. Kau panas hati tu kan. Itulah, kalau benda panas jangan berani komen. Takut kita kepanasan seseorang kat rumah. Ada ekor pun panas hati. Suami tanya, dah kenapa? Geram betul lah, saya tulis benda elok. Dia balas pula macam tu. Disamakan saya pula dengan orang tu. Kau ni fan club dia Kau ni penyokong kelab. Tak ada, saya tak ni pun. Betul tak? Kita kalah dengan respon orang. Kalau kita faham, kita tak akan tergugak pun dengan respon negatif tu. Sebab niat kita memang nak redakan. Allahu akbar, kadang-kadang media sosial ni memang ganas sangat. Ganas, kejam, zalim, perit, beracun. Allahu akbar, masya-Allah. Baiklah, mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34. Tengok nota tu ya. Jadi kita ni belajar terus ada nota. Tak biasa susah ya, tulis nota. Kita bukan rajin benar pun kata nota. Rajin ustazah, tapi tak tahu nota tu ke mana lepas tulis. Masya-Allah. Kita tengok lagi sambungan tu. Allah berfirman dalam surah Al-Fussilat ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyin hamim. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu dengan cara yang lebih baik. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh rasa permusuhan terhadapmu dengan serta-merta, Allah janji serta-merta, akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Subhanallah. Saya dulu ada pengalaman kerja. Pendek sajalah cerita ni, jangan korek lah. Siapalah orang ni yang buat kat ustazah ni. Okey, masa saya kerja dulu kan, kita baru masuk. Biasalah budak baru, walaupun kita pegawai, tapi sebab ada orang senior kan. Mungkinlah ada kesilapan saya sendiri. Memang kita buat salah. Jadi ada orang tak suka. Dan dia tak suka tu, dia mengumpulkan kumpulan-kumpulan tak suka pada kita. Aduh, sedih sungguhlah. Kita rasa macam kita nak buat macam mana, doa, solat hajat dan menangis selalu. Salah sikit je, terus ditengking, terus dipanggil kita, perempuan, macam tu kan, apa-apalah kan, macam tu lah. Sedih hati ni. Kemudian antaranya inilah ayat yang menguatkan, tolaklah kejahatan manusia yang dilakukan. Apabila engkau berlaku demikian, maka orang yang menaruh permusuhan terhadapmu dengan serta-merta, ayat firman Allah tu, dengan cepat, segera. Kalau siapa nak jadikan segera perubahan itu, buat apa yang Allah suruh ni. Dengan serta-merta akan menjadi seolah-olah seorang sahabat karib. Saya pun cubalah, walaupun hati tu berbelah bagi. Pergi beli makanan, mesti belikan untuk yang ketua pembangkang tu. Belikan untuk ketua pembangkang. Walaupun benda yang kita nak buat bagus pun dah kerja di pembangkang, bangkang je kerjanya. Ini bukan double meaning ya. Macam ada kaitan kan? Masya Allah. Kerjanya bangkang je. Kita ajak, okey pagi-pagi kita nak buat bacaan doa yang bangkang juga. Bacalah sendiri, nak berdoa, tak perlu nak jawab. Semua benda baik pun bangkang kan. Kau dah tak suka tu kan. Lepas tu, okey beli mi kari. Okey. Dah kenapa mi kari ni? Tak apa, untuk akak makan lah.
Okay, lepas tu ada lagi belilah kuih-kuih lain kan. Walaupun berat hati ni, ya Allah. Tapi tak lama lepas tu, memang tak lama. Berapa hari je. Bertukar terus. Saya percaya bukan sebab makanan, dia boleh beli sendiri. Allah yang menukarkan hatinya. Allah lihat kita buat apa yang Allah suruh. Balas, tolak kejahatan yang dilakukan ke atasmu dengan kebaikan. Yang akan menukar serta-merta, bukan sebab makanan mi kari tu tak ada apa sangat pun. Tapi Allah yang menukarkan hati dia tu daripada keras jadi lembut, sehingga daripada rasa benci kepada rasa bersalah. Dan selepas itu dia jadi sahabat karib tu, sampai peringkat dia jadi kumpulan pembangkang dengan penyokong ke? Kerajaan dengan pembangkang. Saya kumpulan kerajaan lah kononnya. Bahkan dia jadi pembela. Sampai dia boleh warning orang lain. Siapa-siapa jangan nak sentuh Ustazah Asma. Oh, sampai macam tu. Maksudnya ayat lebih kurang macam tu. Bila ada orang menyakiti, Ustazah tak apa. Tak apa. Akak uruskan dengan dia tu. Ada tu, dia tu. Nak kena dengan akak tu. Sebab dia memang gangster sikit lah kan. Dia ni bukan gangster sangat. Maksudnya kakak kawasan lah. Saya kata, ya Allah, sampai sekarang dia baik. Saya kata, Masya Allah. Sama juga, bila saya dimaki hamu di media sosial, teruk ustaz tu print screen, lepas tu maki hamu berjemaah, bawah tu maki hamu ni. Ustazah ini. Saya tak nak sebut apa dia maki. Saya pun mesej, Ustaz, terima kasih di atas teguran. Saya doakan Ustaz dan ahli keluarga dimurahkan Allah rezeki. Terima kasih Ustaz. Banyak saya belajar dari Ustaz walaupun tak pernah ikut dia ceramah. Terima kasih banyak ya Allah. Saya sangat ni. Lepas tu dia terbalik jadi bela kita pula bila ada berlaku beberapa isu yang tak betul. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi nak buat itu bukan dengan bermula dengan perasaan sombong ataupun dengan pasal riak. Lepas dah jadi, kadang kata bang betul kan? Tengok. Bukan. Tapi masa buat itu memang mengharapkan pertolongan Allah. Ya Allah, Engkau yang minta aku buat begini ya Allah. Moga Engkau berikan pertolongan. Dan biasanya saya akan ulang-ulang ayat. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku, kesedihanku, apa yang berlaku ni ya Allah kepadamu. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Engkau Maha melihat keadaanku ya Allah. Sampai tenang, lepas kepada Allah. Nanti memang Allah akan tunjuk cara-cara. Dan cara Allah solve the problem lebih hebat daripada yang kita mampu fikir. Kita tak mampu nak fikirkan tu. Itulah di antara ciri-ciri wanita yang solehah, menolak kejahatan dengan membalas kebaikan. Masya Allah. Kalau saya nak kita baca dulu nota ni sampai habis, nanti kita cerita. Okey, subhanallah, Allahu Akbar. Kemudian ada pula, ini ayat yang kita dah baca tadi, iaitu surah Ar-Ra'd ayat 22-23. Sekarang pergi kepada sabda Nabi SAW daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya. Dia berkata, seorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara. Bagi perhatian hadis Nabi ni sebab ramai sangat yang tanya soalan ni kepada saya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai sanak saudara. Aku menyambung silaturahim tetapi mereka memutuskannya. Aku memaafkan tetapi mereka berbuat zalim. Aku berbuat baik tetapi mereka berbuat jahat. Apakah aku harus membalas perbuatan mereka? Ini bagi menjawab soalan, Ustazah, saya dah buat baik pada suami tapi tak dapat pun. Saya dah buat baik pada anak, dah buat baik pada adik-beradik. Saya dah buat apa yang Allah suruh, tapi tak dapat pun hasil dia jadi sahabat karib. Allah akan uji. Kamu buat untuk dapat rizat yang instan ke kamu nak dapat rizat yang di akhirat kelak? Ada orang Allah bagi rizat tu di dunia, ada orang Allah tangguhkan untuk diberi rizat tu di akhirat. Allah Maha mengetahui siapa yang mampu menampung ujian rizat itu instan di dunia. Sebab ada orang bila dapat rizat tu cepat, dia jadi riak, dia jadi ujub. Dia jadi ujub. Bang, tengok bang, saya buat sekali je bang, terus jadi. Saya rasa ini berkat saya tahajud kot bang. Contoh. Maksudnya dia kalah dengan ujian, doa dia cepat makbul. Dia jadi ujub. Jadi orang yang begini Allah tangguhkan dimakbulkan doanya. Allah jaga supaya doa itu kekal ikhlas sampai mati. Dan dia akan menikmati bahagian nikmat doa yang ditangguhkan untuk dinikmati di akhirat kelak. Ini terkandung dalam firman Allah apa? Bismillahirrahmanirrahim.
Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, ia baik bagi kamu. Siapa yang suka doa tidak dimakbulkan? Semua nak doa dimakbulkan, tapi ia baik bagi kamu. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka, ia baik bagi kamu. Allahu Akbar. Boleh jadi apa yang kamu suka itu buruk bagi kamu. Memang suka doa makbul, kita lebih suka, tapi ia buruk bagi kamu. Allah tahu hati kamu lemah, akhirnya kamu boleh riak dengan doa makbul. Alhamdulillah, contohlah anak saudara kita kan, dapat anak kita, contoh anak saudara lah, anak saudara dapat SPM, betul-betul result sama macam kita doa depan Kaabah dulu, dapat straight A, 10A. Mula-mula rahsia, senyap, tak bagi tahu pada adik kita kan. Bila keluar result, dek nak cakap sikit. Akak dulu depan Kaabah memang sebut nama anak kau tu. Alhamdulillah mak kubur doa akak. Padahal dah rahsia berbulan-bulan tu kan, tapi Allah akan uji tau. Ikhlas ke tak berdoa sembunyi. Sebab hadis Nabi sebut, doa yang doa seorang saudara yang mendoakan sahabatnya, saudaranya secara sembunyi, doanya dimakbulkan Allah. Dan ada malaikat berada di atas kepalanya. Itu ada dalam buku Sahabat Dunia Akhirat. Pada tajuk yang pertama lagi. Siapa ada beli buku ni RM25 saja. Nampak tak pandai Ustazah kan? Ada di luar sana. Memang banyak doa, zikir, subhanallah, mudah, dan orang tua pun seronok baca sebab ia ringan, tetapi ia mudah faham, insya-Allah mudah terasa, sila sentak. Tapi betul saya cakap, alhamdulillah ramai orang yang menghadiahkan buku ini kepada sahabat-sahabat sebab dia tidak mampu nak nenangkan hati sahabat. Dia kata, nasihat saya sebagaimana yang ditulis dalam ni, kamu baca, insyaAllah kamu dapat jawapan daripada ujian kamu. Ada orang hadiahkan kepada pesakit di hospital, beli banyak-banyak. Kenapa dia nak hadiahkan kepada pesakit? Supaya dia dapat juga hadiah ketika dia di hospital. Dan dia kata buku itulah yang menyejukkan hati dia, dan dia dapat hadapi sakit tu walaupun kanser yang berat. Dia kata dia boleh rasa bahagia dengan sakit tersebut. Lepas tu dia punya perangai beli buku, hadiahkan kepada pesakit sebab dia rasa perkara tersebut. Allahu Akbar. Jadi tadi dekat mana? Dekat sini ya. Okey. Hubungkan silaturahim tu. Walaupun pasal doa yang tak dimakbulkan kan. Jadi sama ada doa makbul atau tak makbul, belum makbul di dunia, kedua-duanya baik. Selagi mana kita punya sifat redha bersangka baik dengan Allah. Ni masa dah habis ni kan? Pukul berapa sekarang? 11.30. Memang waktunya sampai 11.30 kan? 10 sampai 11.30. Ni nak balik masak. Boleh sikit lagi ya? Subhanallah, sikit lagi. Lama tak jumpa kan? Boleh percaya tak sikit lagi tu? Suami saya tak percaya. Suami saya dekat luar. Okey, subhanallah. Tengok penutup tu. Sambung lagi. Nabi pun menjawab ni bagi yang mengadu macam ni. Jangan engkau lakukan. Maksudnya dia tanya, boleh tak aku balas kejahatan mereka dengan kejahatan? Sebab dah tak tahan dah ni. Tak tahan dah ni ya Rasulullah. Lalu dia kata, apakah aku harus membalas perbuatan mereka? Lalu Nabi kata, jangan engkau lakukan. Dengan begitu berarti engkau tinggalkan mereka semua. Kalau mereka hubungkan, kalau mereka putuskan, jangan balas. Sebab apa? Jangan begitu berarti engkau tinggalkan mereka semua. Tetapi ambillah kebaikannya dan sambunglah hubungan silaturahim dengan mereka. Kerana sesungguhnya Allah akan sentiasa memberimu pertolongan selama engkau mampu konsisten begitu. Allahu Akbar, subhanallah. Selama mana kamu mampu konsisten begitu. Maksudnya di situ istiqamah. Antara ayat orang yang tak istiqamah, sabar aku ada batasannya. Ustazah, saya dah cuba dah, tapi saya manusia biasa, saya bukan malaikat, saya bukan Nabi. Ayat orang kita lah. Saya manusia biasa Ustazah, saya bukan wali Allah, saya bukan Nabi, saya bukan isteri Nabi. Sabar ada batasannya Ustazah. Saya dah tak boleh dah Ustazah. Cuba Ustazah berada di tempat saya. Ayat tu. Sebab saya dulu pun dia cara kan. Ramailah isteri suka tanya, Ustazah, kalau saya ada di tempat saya, Ustazah buat apa? Lepas tu saya tanya dia pula, kalau awak duduk tempat saya, puan buat apa? Puan nasihat apa pada puan? Faham tak tu? Dia tanya saya, kalau depan dia, saya buat apa? Kalau puan duduk tempat saya, puan nasihat apa kepada puan?
Jawablah puan. Kita tak boleh letak orang lain di tempat kita, dan kita tak boleh letak kita di tempat orang lain. Sebab apa Allah dah sebut, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah saja yang tahu. Yang paling tahu kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang paling tahu kita Allah. Allah janji tidak aku timpakan melainkan mengikut kadar kemampuan. Ujian untuk puan memang saiznya sesuai untuk puan. Mungkin puan orang yang kuat iman, sebab tu ujian puan berat. Tapi ujian pada saya ikut saiz saya. Mungkin saya iman saya kecil, saya tak mampu kau nak menampung ujian seperti mana puan. Tapi puan pun tak boleh nak menampung ujian saya. Jadi jangan buat perbandingan. Kita kalaulah ada orang tengah susah kan, orang tengah sedih, kalau kita bagi nasihat macam ni, kau sabarlah, aku kena lebih teruk daripada kau. Amboi. Faham tak ni? Sabarlah, syurga bagi kamu. Sabar. Saya pernah kena lebih teruk daripada ni, tahu tak? Tapi masa tu saya tak ada teruk macam awak ni. Jangan, kita tak tahu. Perasaan Allah ciptakan berbeza, latar belakang keluarga berbeza, ilmu berbeza, cara dibesarkan berbeza. Kita mungkin dibesarkan dengan sebuah keluarga yang hati kental. Ada orang dibesarkan dengan pujian, bila datang ujian lemah semangat cepat. Jangan banding-bandingkan orang dengan kita dengan orang lain. Subhanallah. Kadang kita tengok, ustazah dia tu hebatlah ustazah, ujian apa pun hebatlah dia, ya Allah ustazah, macam mana nak jadi macam dia? Saya jawab, untuk jadi wanita yang solehah, wanita yang baik, tak perlu kita jadi seperti orang lain, cukup jadi diri sendiri. Untuk jadi seorang isteri yang solehah, wanita yang solehah, hamba Allah yang baik, kita tidak perlu jadi orang lain, cukup kita jadi diri sendiri. Kalau kita nak jadi orang lain, akan keluar ayat, memanglah boleh dia tahan suami dia baik kot. Cuba dia dapat suami macam suami saya, tengoklah macam mana. Memanglah dia masak hari-hari saya. Maksudnya, kalau kita nak, kita sebut orang tu baik, bolehlah dia jadi baik, kita tengok apa yang berlaku sekelilingnya. Sanggup tak kita tukar kehidupan kita dengan kehidupan dia secara keseluruhan? Kita tak tahu apa yang dihadapi. Sama juga dalam bab beramal soleh, dalam bab istiqamah amal soleh. Jangan buat perbandingan diri kita dengan orang lain dengan diri kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ada kekuatan yang berbeza. Ada orang kuat dengan istighfar, ada orang kuat dengan sedekah, tapi dia lemah istighfar. Ada orang kuat dengan qiyamul lail, tapi dia lemah solat duha. Ada orang baca Quran banyak-banyak, lepas tu dia tanya, awak baca banyak mana setiap hari? Saya kadang baca 2 muka surat. Ya Allah, saya paling kurang 2 juzuk. Contohlah kan. Lepas tu orang tu pun kagum, 2 juzuk? Macam mana? Kalau kamu waktunya berkat, mesti kamu boleh 2 juzuk. Masalah kamu mungkin waktunya tidak berkat. Nanti tiba bunyi macam Indonesia kan. Kita pun balik ni duk rasa, ya Allah waktu aku tak berkat, ya Allah tak berkatnya aku bang. Kita ni tak berkat bang. Dah kenapa? Kawan tu 2 juzuk bang, kita 2 muka surat je sehari bang. Kena buat perbandingan semua. Mungkinlah dia ada masa yang banyak, mungkinlah anak kecil tak ada, mungkinlah sekian-sekian, mungkinlah wallahu alam. Kalau macam tu memang lemah semangatlah kita. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada yang kuat selawat. Selawat berapa kali ya? Saya 1000, alhamdulillah. Saya 100 je. Krik-krik, malu kan? Tapi sebab itu Nabi SAW sebut, beramallah, istiqamahlah. Allah sangat mencintai satu amalan yang sedikit tapi istiqamah. Kemudian lakukanlah. Sebab Nabi tegur ketika itu. Nabi tegur seorang isteri Nabi yang solat dengan sangat berat. Nabi jumpa ada tali pinggang, tali yang mengikat 2 tiang. Nabi pun bertanya, ni tali siapa ni di masjid ni? Tali siapa ni? Kemudian sahabat berkata, ini tali isterimu. Saya tak ingatlah isteri Nabi yang mana satu, tapi kisah ini riwayat yang sahih. Apabila dia solat, masuk di tengah malam, dia ikat ni badan dia ni supaya, sebab dia berdiri lama, bila tak mampu kan goyang-goyang, dia tak jatuh lah. Masuk berdiri tu mungkin berjam-jam. Kita berdiri lama sebab shopping, jangan bimbang. Bab solat kita tak perlu pakai tali, jangan bimbang. Okey, sampai lalu Nabi tegur, beribadahlah sehingga kamu rasa jemu, dan beribadahlah sesungguhnya Allah tidak akan pernah jemu. Nabi bersabda, beribadah sehingga kamu rasa jemu. Maksudnya beribadahlah banyak-banyak, tak ada masalah. Sesungguhnya Allah tak akan pernah jemu. Namun Rasulullah sebut di hujungnya, lakukanlah amal ibadah
mengikut kadar kemampuanmu. Maksudnya jangan berlebihan. Jangan berlebihan mengikut kadar kemampuan. Tapi masalah kita bukan mengikut kadar kemampuan. Kita ambil kadar paling rendah. Ustazah, yang penting buatkan saya selawat 10 kali sehari. Padahal dia mampu 1 kali sehari. Faham tak? Tak adalah jadi darurat. Masalah kita hanya ambil kadar kemampuan paling rendah. Ustazah, yang penting sedekahkan saya setiap hari mesti RM2. Dia ambil paling rendah, padahal dia mampu RM10. Allah paling tahu kadar kemampuan kita sebenarnya berapa. Sebab itu Nabi sebut mengikut kadar kemampuan. Mampu lebih tapi dia ambil paling rendah. Itu tipu daya lah. Tipu daya di sini dalam beramal soleh. Dia guna ayat yang penting buatkan ustazah, penting ikhlas. Ya tu. Saya bukan pelisah siapa, nasihat diri saya ya. Sebab ikhlas bukan dia terikat dengan paling rendah, dia terikat dengan terbaik. Orang miskin RM2 itu terbaik baginya. Orang kaya mungkinlah ada sekian-sekian, terbaik dia berapa. Ikhlas mesti terikat yang terbaik. Seorang wanita yang ikhlas masak untuk suami tapi hanya ada telur, dia goreng terbaik, itu terbaik. Buat seikhlas hati. Masya Allah. Jangan ikat ikhlas dengan ala kadar. Ustazah, tak apalah kan, penting ikhlas. Saya menyapu rumah, suami kata macam tak penyapu, tapi yang penting ikhlas kan ustazah. Saya ikhlas. Orang yang ikhlas mesti menyapu dengan sangat terbaik. Orang yang ikhlas mesti pekerjaannya tip-top. Itu ciri-ciri orang yang ikhlas. Sebab dia buat sesuatu bukan untuk dipersembahkan, dapat penghargaan, pujian, naik pangkat untuk manusia, tapi dia buat sesuatu untuk dipersembahkan, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Masya Allah. Bahkan saat dia tidak dipuji, saat dia tak naik pangkat, dia tetap buat tip-top juga. Itu bukti dia buat adalah kerana Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Maka dengan itu kita sambung sikit lagi. Allah akan ni. Sebab itu ayat tu mampu konsisten begitu. Maksudnya istiqamah tu penting. Semoga dalam apa situasi kita kuat memilih untuk menjadi orang baik. Orang baik pasti tidak pernah dirugikan Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat, walaupun mungkin nampak rugi di mata manusia. Hidup dan matinya sentiasa mendapat pertolongan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang sebagai penutup saya nak cerita satu kisah. Boleh ya? InsyaAllah tak panjang kisah ni. Tunggulah sampai habis. Sabar ya, saya tahu muslimat ni nak apa ni, nak masak, betul kan? Tapi kita melukis 10 dah masak siap-siap kan? Alah, bungkus pun boleh kan? Yang tu lagi kuat saya nampak tu. InsyaAllah. Dek, boleh tak ustazah sebenarnya nak bacakan kisah semalam tu yang kamu bagi tu, Dek? Kejap. Yang kat LHDN tu. Sorry. Sebab kisah tu, kisah seorang wanita salihah ni. Kamu bagi kat mana? Bagi dekat PDF. Dekat info ceramah tu. Ni info ceramah. Minta maaf, saya ingat cerita tu tapi saya nak sebut juga nama tu. Yang wanita dengan tu dengan pelita tu. Awak ingat tak cerita? Oh, cakap depan orang Tak apalah, saya cerita je lah. Kan dengan pemimpin tu, dengan pemimpin mana tu? Yang wanita yang kerja pemintal benang tu. Tak apa, awak cari nota yang dekat HDN semalam. Nota dekat LHDN semalam. Okey, subhanallah. Buat bertenang ya. Begini kisahnya. Terdapat seorang wanita yang salihah. Dia adalah ibu tunggal. Suaminya dah pun meninggal ketika di medan perang memperjuangkan agama Allah. Dan wanita ini, dia ibu tunggal. Dia ada anak lelaki 3 orang. Bukan anak lelaki setengah, anak lelaki semuka, ataupun ada anak 3 orang. Dan kerjanya ialah mencari, dah bagi ya, kerjanya adalah info ni. Sedap kalau kita tahu nama dan kita tahu kisah tu berlaku bila. Memang itu riwayat yang sahih. Muslimat sekalian, catat sikitlah cerita-cerita ni. Balik cerita dekat anak, betul kan? Cerita dekat suami. Masya Allah. Saya dah banyak kali dengar cerita ni, tapi bila jumpa balik cerita ni, adik ni ada bagi. Subhanallah. Bukanlah dik, bukan dalam ni lah. Awak ingat tak kisah wanita tu yang ada anak 3 orang tu?
Oh, tak ada Bukan Okey, bagi saya masa 1 minit. Bukan 1 minit, setengah minit. Sekejap ya. Kisah betul. Betul. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ini berlaku pada zaman Imam Ahmad Al-Hambali. Berlaku pada zaman Imam Ahmad Al-Hambali. Imam Hambali, Masya Allah. Okey. Terdapat satu kisah yang berlaku di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana seorang wanita solehah ibu tunggal cukup menjaga keberkatan rizki yang diperolehi. Selepas solat asar, saya bacalah ni ya. Imam Ahmad bin Hanbal menasihati orang ramai di dalam masjid buat kuliah. Ketika itu perbualannya terhenti seketika apabila seorang perempuan muda masuk ke dalam masjid dengan menemui Imam Ahmad Al-Hambali. Imam Hambali. Wahai Imam Hambali, dengarkanlah kisahku ini, semoga diriku dan dirimu mendapat keampunan daripada Allah. Sesungguhnya saya ini perempuan yang miskin. Saya tidak mempunyai apa-apa kecuali 3 orang anak yang masih kecil. Hidup saya sungguh melarat sehingga kan kami tidak mempunyai lampu. Maksud nak beli lampu pun pelita lah zaman tu untuk menerangi rumah bagi menyara kehidupan kami 4 beranak. Saya bekerja meminta benang pada waktu malam dan menjualnya di pasar pada siang hari. Kerjanya adalah mintal benang, akan dijual pada di pasar siang hari. Lalu soal Imam Ahmad, di manakah suami kamu? Lalu di antara mereka lalu dia menjawab, dia, yakni suamiku, antara mereka yang menentang Khalifah Al-Muqtasim yang zalim itu. Dia gugur syahid dalam satu pertempuran dengan pasukan tentera yang hendak menangkap mereka. Sejak itu kami hidup dalam keadaan susah. Teruskan ceritamu, pinta Imam Ahmad Al-Hambali. Disebabkan rumah saya tidak ada lampu, maka saya terpaksa menunggu sehingga bulan mengambang, barulah saya dapat memintal benang. Maksudnya tak ada lampu, tunggu ada cahaya daripada bulan. Pada suatu malam, ada kafilah dagang, ada kumpulan pedagang dari Syam datang lalu singgah bermalam berhampiran dengan rumahku. Maksudnya rumah, tapi pedagang ni berhenti tepi rumah, bukan dalam rumah. Mereka membawa lampu yang banyak sebab ramai kan, jadi masing-masing ada pelita kan, sehingga menerangi rumahku. Cahaya tu masuk sikit dalam rumah dia. Kesempatan ini digunakan untuk aku memintal benang dengan bantuan cahaya lampu mereka. Jadi masa tu dapatlah cahaya lampu, dia pun pintal benang nak cari rezeki. Persoalannya, apakah hasil jualan benang yang dipinta itu daripada lampu mereka itu halal untuk digunakan? Betapa telitinya. Wahai Imam Ahmad bin Hanbal, adakah halal aku pinta benang tu sebab aku ambil cahaya tu, tumpang cahaya tanpa minta izin tu? Allahu Akbar. Soal wanita itu setelah menceritakan dengan panjang lebar masalahnya. Lalu Imam Ahmad bertanya, siapakah kamu wahai wanita muda yang begitu mengambil berat tentang hukum agama di saat manusia begitu kikir dengan hartanya? Saya adalah adik kepada Bashar Al-Hafiz yang telah meninggal dunia. Mendengar jawapan itu, Imam Hambali berasa sebab dan tersedu-sedu menahan esak. Ini kerana dia teringat dengan Bashar, seorang gabeno yang beriman dan beramal soleh. Dia adalah anak arwah, maksudnya bekas gabeno yang beriman. Sesungguhnya saya takut dengan azab Allah, maka berikanlah masa kepada saya. Imam Ahmad pun berhati-hati. Saya takut dengan azab Allah, beri saya masa untuk menjawab. Baliklah ke rumah dahulu, kemudian datang keesokan harinya. Keesokan hari datang wanita muda itu untuk mendengar jawapan daripada Imam Ahmad. Wahai wanita solehah, sesungguhnya kain penutup muka yang kamu pakai itu, dia pakai penutup muka kan, adalah lebih baik daripada serban yang aku pakai. Sesungguhnya kamu seorang wanita yang mulia, bertakwa dan penuh takut kepada Allah. Wahai Tuan, bagaimana dengan pertanyaan saya semalam? Berkenaan dengan itu, sekiranya kamu belum mendapat keizinan daripada rombongan tersebut, maka tidak halal kamu menggunakan wan dari hasil jualan benang yang dibuat menggunakan lampu mereka. Allahu Akbar, berat ni muslimat sekalian. Imam Ahmad kata tidak halal sebab kamu tak minta izin. Padahalnya kalau kita fikir, kalau minta izin confirm dapat, sebab dia bukan ambil lampu, dia ambil cahaya saja. Tapi Imam Ahmad sangat berjaga. Saya tiba-tiba teringat, saya tak ingat imam mana yang menjawab tentang berkenaan bahayanya dosa riba
Sehingga Nabi ada sebut ya, dalam satu hadisnya, di antara fitnah akhir zaman, tidak ada manusia yang selamat daripada dosa riba, bahkan kalaupun yang selamat tetap ada debu-debu riba. Dan imam tersebut menyebutkan, sekiranya aku ada beri hutang kepada seseorang, sekiranya aku memberi hutang kepada seseorang, aku tidak akan duduk di bawah pohon dia untuk mendapat bayang, untuk berteduh di bawah bayang pohon dia. Contoh, kan, contoh siapa? Hajah, saya berhutang dengan Hajah 1,000, Hajah belum bayar. Dan Hajah ada rumah, lepas tu saya ni nak pergi pasar ke apa, saya berjalan kaki, kemudian ada pokok rumah Hajah, saya pun nak singgah duduk, panas kan, nak berteduh sekejap. Syekh ni kata, imam besar ni kata, untuk mengambil bahagian berteduh di bawah rumah itu pun aku bimbang itu dikira riba. Maksudnya kerana orang tu ada hutang, dia ambil manfaat. Bahkan dia cuba untuk tidak mengambil manfaat berteduh di bawah rumah orang yang mana tak minta izin. Kan ada pokok kat rumah orang tu, kita kalau kita pergi je lah berteduh, tak ada luar apa pun. Tapi orang yang sangat menjaga bab syubhah, bab keberkatan, sangat takutkan Allah, mereka sampai mempunyai ciri-ciri begitu. Contoh, kita hidup dalam taman, ambil parking itu jalan umum, jalan orang taman, memanglah parking depan rumah kita. Bang, depan rumah kita kot, tapi itu kan rizat jalan, itu kan jalan taman. Tu pun kita tak tahu akhirat besok 20 tahun kita duduk situ sebab kereta kita banyak, kita mengambil hak orang awam tanpa minta kebenaran. Tapi kalau mesej kepada orang taman, minta maaf lah, tempat parking saya 2 je tapi kereta ada 5, contoh kan, saya mohon izin ya parking di situ. Kalau orang taman kata, alah parking lah, tak ada masalah, tak ada masalah, legalah kita, selesai di dunia. Tapi kalau ada yang tak redha, setiap kali nampak kereta kat situ, dia ni tak leh ni, ambil jalan, ganggu, saya nak masuk parking rumah pun tak. Selama tu kalau ada yang tak redha, berat kita kat akhirat besok, berat. Sebab itu sifat seumpama wanita yang solehah ini memikirkan sekecil perkara ini sangat susah. Kita sambung cerita ni. Berita tentang wanita solehah itu, wanita itu berasa susah hati. Dia susah hati kerana belum mendapat keizinan dari rombongan tersebut. Beliau sanggup menemani seorang demi seorang rombongan tersebut untuk minta izin. Dia pergi jejak cari rombongan tersebut untuk minta izin. Berita tentang wanita soleh itu sampai ke pengetahuan Khalifah Al-Mutawakkil. Khalifah begitu kagum dengan wanita tersebut dan menghadiahkan wang sebanyak 10,000 dinar. Perempuan itu bertanya kepada Imam Hanbali, adakah wang itu halal digunakan? Dia dapat duit ni sebab pemerintah dengar kebaikan, kebagusan dia ni. Perempuan itu bertanya, rujuk kepada Imam Ahmad. Khalifah juga pernah, lalu Imam Ahmad menjawab, Khalifah juga pernah memberikan saya wang sebanyak itu, tapi saya sedekahkan kepada fakir miskin yang saya temui di tengah jalan. Jawab Imam Hanbali. Maka wanita solehah itu telah memberi sedekah kepada fakir miskin. Dia hanya mengambil sedikit saja wang itu untuk dibeli lampu bagi menerangi rumahnya. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kisah wanita ini, wanita yang solehah ini, dia pun bila dapat duit, kalau kita duit, kita dengar cerita tu, itulah hasil wanita solehah, dapat duit daripada pemerintah. Tapi wanita ini masih rujuk Imam Ahmad. Ni pemerintah bagi ni, jadi apa yang patut aku buat? Imam Ahmad kata, aku pun pernah dapat duit daripada pemerintah dan aku sedekahkan kepada fakir miskin sebab takut. Kalau kita halal lah tu, rezeki yang tak disangka lah, kita pun keluar ayat wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Macam itulah kan. Yalah kita tak kuat untuk berada di kedudukan yang sangat soleh seumpama ini. Lalu orang dia miskin, dia pun buat perkara sama, sedekah kepada orang miskin, bahkan dia lebih miskin daripada orang miskin yang diberi, tapi dia ambil duit cukup-cukup untuk beli pelita supaya dengan itu dia boleh cari rezeki. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalau kisah wanita yang soleh ini sebagai iktibar, kekuatannya memang kita tak mampu nak jadi umpama wanita ini, tapi jangan jadi lebih teruk dengan apa yang kita ada hari ini. Masya Allah. Semalam dalam lift kan, macam nak cerita lagi. Dan lift saya ada ceramah, lepas tu saya balik dengan seorang bos yang sangat baik, sangat bagus. Lepas tu dalam lift tu ada seorang staff, dia cerita, Ustazah, bos ni memang bagus sangat. Dia pengarah lah, bos ada ni. Dan saya nampak dipuji bukan nak kibas ataupun aircon, tak. Dia contoh saya Ustazah, dalam bab didik anak, dia contoh saya. Bos ni diam, steady, kena puji kan. 2 orang anak dia doktor. Yang ni maksudnya cerita kejayaan anak bos tu. Anak bos tu ada 6 orang ke 7 orang tu.
Lepas tu saya tanya apa? Saya suka tanya tip. Kalau kita jumpa orang-orang yang bagus dalam bab didik anak semua. Dia kata, ustazah, yang saya perasan lah, isi saya memang jaga bab makanan. Jarang sangat, kalau setahun tu berapa kali je makan luar. Kita wallahualam takut terbalik lah. Jarang sangat. Ada benda yang besar je, contoh anniversary, hari lahir tu pun dia tak suka. Yang lain semua dia masak. Dia kata, isteri saya cakap halalan thayyibah nombor 2. Yang penting isteri saya kata syubhah tu, dia kata. Sebab pergi makan kat kedai makan tak boleh nak pastikan bahan yang dimasak tu halal betul-betul tak. Jadi orang yang jaga bab syubhah, ini ciri-ciri orang yang bertakwa, takut betul kepada Allah. Jadi dia pastikan suami dan anak-anak ni mesti makan daripada apa yang dia masak. Sebab dia je boleh pastikan beli barang apa semua. Sebab dia kata, dia ulang banyak kali, bukan bab halalan thayyibah tu nombor 2. Halal thayyibah tu memang perlu. Orang awam dia jaga halalan thayyibah. Orang beriman, orang yang bertakwa, dia jaga bab syubhah tu. Syubhah ni lebih tinggi daripada halalan thayyibah. Orang awam dia jaga kalau halal makan je lah. Dah orang Islam masak, insya-Allah halal. Catering pun ni insya-Allah halal. Tapi orang yang jaga syubhah, dia tak makan. Walaupun orang Islam masak. Sebab apa? Ragu-ragu. Sebab tak ada pun keluar CJ halal ke, dan tak tahu pun dia bahan masak apa. Inilah. Dan saya kata kalau gitu tak pelik. Anak-anak soleh solehah, anak-anak baik tak pelik. Ini perjuangan wanita soleh hari ini, memastikan dirinya dan ahli keluarganya terbinanya, yang mana Nabi sebut qulullah min nabatin min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama untuk membakarnya. Kalau anak-anak sekali, nauzubillah min zalik. Dan insya-Allah sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Okey, mungkin tak capai apa yang dihasratkan. Mungkin tak sampai, harap ustazah cerita lain ke apa ke, tapi saya tak sampaikan. Inilah yang Allah izinkan untuk saya sampaikan. Walaupun sebenarnya dah ada nota, Ustazah Husna pun dah sediakan nota yang lain untuk saya share satu-satu ciri-ciri itu kan. Tetapi percayalah, kerana keikhlasan para wanita solehah sekalian, muslimat yang berada di sini dalam pendengar di online, Allah izinkan yang kita perlu, bukan yang kita mahu. Kadang apa kita rancang Allah tak izinkan, sebab Allah merancang jauh lebih baik daripada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah golongkan kita di kalangan wanita yang solehah, perhiasan terindah, bidadari di jannah. Dan kita menjadi dik jangan sabar, jangan tutup. Dan kita menjadi isteri yang sabar, ibu yang misali, insya-Allah. Alang-alang hidup susah, alang-alang banyak musibah, biarlah sampai jannah. Biarlah berbaloi ujian Allah semua tu dapat syurga. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sebagai penutup, pengumumannya adalah di luar sana ada jualan buku Kembara Menuju Allah ini, set lengkap ni. Ejen ke kedai buku semua tak ada, hanya saya, melalui saya saja dengan tim. Memang PTS saya dah minta untuk cetak, sebab itu ada orang cari kedai buku ke ataupun dengan ejen-ejen jual buku, tak ada. Ini set lengkap ni. Ada orang dia beli, lepas tu dia ustazah tulis ustazah daripada suami. Kan puan yang beli, tak apalah, nanti saya balik saya bagi suami, suami bagi saya. Sebab saya nak rasa suami saya yang bagi. Nanti saya minta duit daripada dia. Okey, saya cakap macam tu, tuan puan-puan boleh buat perkara yang sama. Okey, dia ada buku hadiah percuma, 150 tip menjadi wanita dambaan syurga. Kemudian dia punya finishing buku kulit keras, kulit tebal. Siapa yang ada ikut perkembangan tentang penulisan saya, penulisan ni, akan tahu ada terbit buku ni baru bulan lepas. Dan ada mungkin ada yang dah beli, tengok dari sudut penyampaian di dalamnya, insya-Allah. Bahkan ada orang lelaki yang baca, dia bagi testimoni, dia kata saya lelaki pun baca menangis-nangis. Menangis setiap kali baca. Ada 4 buah buku dalam ni. 4 buah buku. Tapi buku ini tetap boleh dibaca secara berasingan. Kepada sahabat di live, kalau siapa yang berhajat nak, boleh tinggalkan komen. Nanti kita akan DM ataupun PM. Nanti kita ada tu, dekat tu. Jadi harga yang satu set lengkap ini adalah 150. Siapa yang tak bawa duit boleh transfer. Siapa tak ada sangat duit tapi nak tunggu gaji lagi 5 hari, boleh saja ambil hari ini, tapi tulis bayar nanti gaji, tak ada masalah. Subhanallah, ada buku dan ada kulit nipis. Kulit nipis RM127. Boleh beli asing. Dan istimewa hari ini sebab saya turun, bolehlah kita sign autograf. Lepas sign autograf, bolehlah kita rakam kenangan. Jadi setiap pembelian sangat membantu kerja dakwah.
Sangat membantu. Kita siapkan dewan di Seremban, kita siapkan studio untuk buat rakaman kerja dakwah, dan di bawah kita ada asnaf fakir miskin yang setiap hari kita sumbang hasil daripada apa yang kita dapat. Setiap hari ada je peniaga di kalangan asnaf. Semalam ada 2 orang jual tepi jalan, ini kita bagi modal, kita bagi peralatan semua. Kita tak nak selalu bagi, bukan asnaf saja, fakir miskin. Bagi ikan, kita bagi joran. Itu adalah plan tindakan kami. Sebab nak bantu pulih daripada PKP ni, ramai yang terkesan ni. Sama ni kita dah agihkan lebih kurang 1.5 juta sumbangan orang ramai melalui tabung sahabat iCare. Alhamdulillah, satu ketika kami hold sikit simpanan yang sumbangan orang, sebab kita kata ini adalah modal untuk bagi modal mereka berniaga. Alhamdulillah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah berkati. Ini adalah usaha kolektif kita semua. Kami hanya menggerakkan saja. Dalam membeli, kita memberi kepada ummah, memberi kepada diri sendiri untuk dimati di dalam kubur besok. Subhanallah, terima kasih. Dan ada air Zam-Zam. Air Zam-Zam kalau harga pasar kita tengok 110-100, tapi kita jual RM95. Sekarang, dulu ada jemaah umrah haji. Sekarang memang air Zam-Zam susah nak ni. Tapi ustaz di luar sana tu dia beli direct kapal daripada sana. Jadi itulah di antara sumber rezeki kami juga, kami usahakan air Zam-Zam di luar sana. Siapa rindukan Mekah, Madinah nama ni, bolehlah melepas rindu dengan minum air Zam-Zam, insya-Allah. Alhamdulillah, sekian. Mohon maaf salah dan silap. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Sayang sangat. InsyaAllah jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MasyaAllah. Jangan tutup lagi. Oh dah enggak. Nanti dulu. Biar dulu.